dalam sebuah hadis dijelaskan Rasulullah SAW ada berdialog dengan isterinya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, iaitu ketika orang-orang Habasyah berada di dalam kawasan masjid dan mereka sedang bermain pedang. Maka Nabi Muhammad SAW bertanyakan kepada Aisyah, dan Nabi bersabda, "Ya Humairah, atuhibbin an tanzuri ilaihim?" Yang bermaksud, wahai Humairah, adakah kamu ingin melihat mereka bermain, iaitu bermain pedang? Maka di sini kita lihat bagaimana Nabi SAW memanggil isterinya Aisyah radhiyallahu anha dengan panggilan manja atau panggilan yang manis, dengan panggilan Humairah. Ya. Maka itu bagaimana kita lihat Nabi berhubung, melayani isterinya dengan panggilan yang manja. Ya, maka gitu, sebagai seorang suami tak ada masalah sebenarnya untuk kita, selain memanggil isteri kita dengan panggilan isteri atau namanya, tak salah untuk kita memanggilkan panggilan yang manja, ya, supaya dapat mengeratkan lagi hubungan antara suami dan isteri. Namun begitu, dalam hadis ini bukan itu saja yang dapat kita pelajari. Seterusnya, Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan bila mana dia setuju untuk melihat orang Habasyah itu bermain pedang, maka dia berkata, "Waqad wada'tu naqdi ala atiqi." Maka ketika Aisyah menyaksikan permainan Habasyah ni, dia mengatakan bahawa sesungguhnya aku meletakkan dagu aku di atas bahu Nabi SAW, wa asnadtu wajhi ila khaddihi, dan aku, iaitu Aisyah, menyandarkan wajahku ke pipi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana ya intim sekali ataupun rapat sekali hubungan antara Nabi Muhammad SAW dan Aisyah radhiyallahu anha, yang mungkin itu tak berlebih-lebihan. Kita lihat, ya, sebagai suami isteri tak ada masalah untuk berapat-rapat, betul tak? Yang masalah yang bukan suami isteri, itu yang masalah. Maka tak ada masalah untuk kita menunjukkan kecintaan kita kepada isteri kita, walaupun ada di hal yang ramai, selagi mana dia tidak berlebih-lebihan. Contohnya, ya, kalau Aisyah mungkin meletakkan, ya, kepalanya ataupun pipinya, dagunya dekat bahu Nabi, tak ada masalah untuk kita, isteri kita lakukan demikian, ataupun kita duduk rapat-rapat, atau berpintangan dan sebagainya, ya, maka itu dapat menimbulkan kasih sayang di antara suami dan isteri. Baik, selanjutnya, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain daripada panggilan yang manja yang Nabi gunakan kepada isteri-isterinya, Nabi juga sebagai seorang suami melindungi, memastikan bahawa Nabi melindungi isteri-isterinya. Ini diriwayatkan dalam sebuah kejadian yang di mana disebutkan, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang di mana dalam riwayat tersebut dicatatkan bahawasanya salah seorang daripada isteri Nabi SAW, Safiyah, dikatakan bahawasanya dia diijik, macam dikacau, diijik, dikarenakan keturunannya sebagai seorang Yahudi. Namun selepas itu Nabi Muhammad SAW memujuknya, memujuk isterinya dengan mengatakan, dan Nabi bersabda, innaki ibnatin Nabi wa inna ammatuka la nabi wa inna la tahta
Nabi. Yang bermaksud sesungguhnya, dalam Nabi nak memujuk isterinya, sesungguhnya kamu itu adalah anak, atau dalam maksud yang lebih tepat adalah cucu dari keturunan Nabi. Sebab Safiyah disebut adalah daripada keturunan Nabi Harun alaihissalam. Wa inna ammuka Nabi, dan sesungguhnya pakcik kamu seorang Nabi, iaitu Nabi Musa alaihissalam. Wa inna ammaka Nabi wa inna latahta Nabi, dan sesungguhnya orang yang ada bersama kamu itu adalah Nabi, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah antara lain contoh Nabi Muhammad cuba mengambil hati, cuba memujuk isterinya Safiyah, yang mungkin pada ketika itu mungkin sedang sedih kerana dikatakan sedemikian kepadanya. Maka ikhwatul iman muslimin yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi SAW seorang Nabi dan Rasul, seorang ketua negeri, tetapi itu tidak menghalangnya untuk meluahkan kasih sayangnya kepada isterinya, memujuk isterinya jika perlu. Pastinya dalam kehidupan suami isteri ada masanya isteri kita mengajuk. Adakah kita sebagai suami diamkan dengan merasakan tak payah pujuk, pandai-pandailah dia, ataupun kita mengambil inisiatif untuk mendekati isteri kita, mengambil hati dan memujuknya. Kerana kita adalah suami, peranan kita untuk menjaga, membuat kebaikan supaya isteri kita berasa tenang dan aman di samping suaminya yang tersayang. Selanjutnya, ikhwatul iman muslimin dan muslimat yang diridai Allah Subhanahu wa taala, contoh lain yang kita boleh ambil pengajaran daripada kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyantuni, melayani isteri-isterinya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, di mana Anas mengisahkan bahawasanya satu hari itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang ingin berpergian, berjalan bersama isterinya Safiyah. Maka Nabi menyiapkan tempat duduk yang selesa bagi isterinya, untuk memastikan bahawa isterinya selesa semasa ikut perjalanan. Pastinya kita ketahui bahawasanya pada zaman dahulu, pada zaman Nabi, kenderaan yang digunakan untuk perjalanan jauh contohnya dinaiki unta, tapi dihiasi dengan atau diletakkan tempat duduk yang sesuai. Maka Nabi menyiapkan dengan sebaiknya. Di samping itu juga Nabi disebutkan dalam riwayat ini yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik dalam Sahih Bukhari, Nabi Muhammad SAW merendahkan dirinya ataupun berlutut sedikit semasa Safiyah ingin naik ke atas kenderaan. Jadi Safiyah dapat memijak lutut Nabi untuk dia naik ke atas kenderaan. Jadi lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW cuba membantu Safiyah supaya ketika naik kenderaan itu dalam keadaan yang sesuai, dalam keadaan yang selamat. Nabi tak cakap, aku Nabi, kau pandai-pandai naiklah. Tak ada. Sebab sebagai seorang suami, kita harus memastikan keselamatan isteri kita. Jadi contohnya dalam konteks sekarang ni, contohnya kita ada kenderaan kereta, sangat wajar contohnya kalau isteri kita sedang berat-berat angkat barang dua-dua tangan dia, dan kita tolong buka pintu supaya mudah baginya meletak barang-barang dan juga masuk dalam kereta tanpa rasa kesulitan. Maka muslimin dan muslimat, kita lihat bagaimana Nabi SAW melayani, menyantuni isterinya dengan sebaik mungkin. Jadi sebagai seorang suami juga kita harus memainkan peranan. Dan lebih indah lagi bagaimana seorang isteri, salah satu daripada isteri Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu, memberi testimoni terhadap bagaimana Nabi SAW melayani isteri-isterinya. Dalam sebuah hadis yang berbunyi,
ma daraba Rasulullah imra'atan lahu wala khadiman qattan. Yang bermaksud, tidaklah sama sekali Rasulullah SAW memukul isterinya ataupun khadamnya sama sekali. Hadis riwayat Bukhari. Maka itu seorang suami, Nabi menunjukkan peranannya menjadi pelindung dan bukan menjadi bahaya bagi seorang isteri. Bahkan Nabi SAW bukan setakat tidak memukul, hatta tidak pernah pun meninggikan suara. Bagaimana diriwayatkan oleh Anas bin Malik, yang Anas bin Malik ini seorang yang berkhidmat pada Nabi sekitar 8-9 tahun. Dia menyebut bahawa Nabi tak pernah pun meninggikan suara terhadap dirinya. Begitu baiknya, luhurnya akhlak Nabi SAW yang sesuai dengan apa yang kita sebutkan tadi. Nabi SAW berlaku baik kepada isteri-isterinya. Dan pada masa yang sama, muslimin yang diridai Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW, contoh-contoh yang kita sebutkan tadi, bagaimana Nabi melayani isterinya dengan baik. Pada masa yang sama, Nabi tak melupakan antara tanggungjawab yang terpenting sebagai seorang suami adalah memberi nafkah kepada isterinya. Maka itu dalam sebuah hadis, ada beberapa hadis disebut. Antara sebuah hadis yang disebut, Nabi SAW bersabda, afdalu dinar yunfikuhu rijal, dinar yunfikuhu ala iyalihi, wa yunfikuhu ala dabatin fi sabilillah, wa yunfikuhu rijal atau yunfikuhu rijal ala ashabihi fi sabilillah. Ini bermaksud, hadis riwayat Muslim, sebaik-baik infak adalah yang diberikan oleh seorang lelaki, iaitu suami, adalah kepada keluarganya dan juga kepada binatang yang digunakan untuk di jalan Allah, dan juga kepada penunggang binatang yang digunakan di jalan Allah. Jadi ini nak menunjukkan bahawa memberi infak, memberikan keperluan kepada keluarga kita, kepada isteri kita dan juga anak-anak kita, setanding dengan infaknya kita untuk di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka menjadi keutamaan seorang suami untuk memastikan bahawa isterinya dan anak-anaknya itu harus diberikan keperluan asas sekadar mampunya. Ulama menjelaskan apa itu infak ataupun nafkah yang harus diberikan. Antara lain, harus berikan makan dan minum yang secukupnya, dan barang-barang keperluan dapur, kemudian pakaian, tempat tinggal yang sesuai, dan keperluan-keperluan asas seperti nak membersihkan diri dan sebagainya. Hatta jika isterinya itu dahulu sebelum berkahwin memang hidupnya itu, memang keluarganya itu ada pembantu untuk menguruskan segala urusan rumah, diharuskan suaminya menyediakan pembantu jika dia mampu. Jadi nafkah itu akhirnya tergantung pada sang suami, harus memberikan yang sebaik mungkin berdasarkan kemampuannya. Dan seterusnya, muslimin muslimat, tidak juga ketinggalan Nabi Muhammad SAW memainkan peranannya sebagai seorang suami adalah membantu isterinya ketika berada di dalam rumah. Seorang pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apakah kegiatan atau aktiviti Nabi semasa di dalam rumah? Maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab, kana yakunu fi mihnati ahli, kana yakunu fi mihnati ahlihi. Sesungguhnya beliau, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, ketika dia berada di rumah melaksanakan kerja-kerja apa yang dilakukan oleh keluarga yang lain. Dan juga dalam sebuah riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di rumah, kana yahitu thawbah, Nabi menjahit pakaiannya.
wa yahsiful na'lah, dan memperbetulkan sendiri, iaitu slipper ataupun sandalnya. Wa ya'mal ma ya'malu rijal fi buyutihim, dan Nabi juga melakukan apa yang dilakukan oleh lelaki-lelaki yang lain ketika berada di dalam rumah, iaitu membantu isterinya, keluarganya, apa yang dia mampu lakukan. Maka seorang Nabi, seorang pemimpin, tapi bila berada di rumah, dia melakukan dan melaksanakan tanggungjawabnya sebagai seorang suami. Apalagi sekarang, muslimin dan muslimat, keadaan yang di mana mungkin telah berubah. Mungkin 30 tahun, 40 tahun yang lepas, ibu kita atau nenek kita yang kita lihat suasana kehidupan suami isteri itu lebih kepada suami bekerja di luar dan isteri berada di rumah menguruskan rumah dan anak-anak. Namun kita lihat pada zaman sekarang, ya, tidak kurang banyak yang di mana sang isteri juga harus keluar, ya, bekerja. Jadi di sini bagaimana peranan sang suami, dan bahkan peranan sang suami itu harus lebih ketika berada di rumah membantu segala tugas yang mampu dilakukan. Ya, mungkin kalau tak boleh masak sang suami itu, ya, bantu mungkin basuh pinggan ke. Kalau basuh pinggan tu macam susah, tolong kemas ke, atau apa yang kita mampu. Yang penting adalah untuk meringankan tugas sang isteri ketika pulang daripada kerja dan menguruskan urusan rumah. Maka itu, muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan, ya, berdasarkan firman Allah yang Allah memerintahkan, wa'ashiruhunna bima'ruf, itu satu perintah untuk sang suami itu berlaku baik kepada isteri, dan Nabi mengajarkan untuk kita berbaik kepada keluarga kita. Maka sesungguhnya Nabi SAW, yang seorang contoh yang terbaik, maka itu sebagai suami, tiada contoh yang terbaik yang boleh kita ikuti adalah daripada contoh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita lihat Nabi melayani isterinya, bagaimana Nabi SAW melindungi isterinya, memastikan isterinya dalam keadaan aman, bagaimana Nabi SAW memberikan nafkah kepada isteri-isterinya. Maka itu antara lain peranan dan tanggungjawab yang harus dimainkan oleh sang suami yang telah ditunjukkan oleh Nabi SAW. Maka itu ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di samping itu, mahu tak mahu sebagai sang suami, dia harus memainkan peranan yang penting, antara lain menjadi ketua keluarga yang adil. Dia harus juga memberi bimbingan yang secukupnya, dan juga menjadilah pelindung dan membantu isterinya apa yang dia mampu. Dan akhirnya, jika sang suami memainkan peranan dan isteri juga memainkan peranan, maka insya-Allah maka akan timbullah kasih sayang antara satu sama lain dan melahirkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Maka itu ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khususnya bagi sang suami, sesungguhnya segala benak lelah dan tanggungjawab yang kita mainkan atas dasar sebagai tanggungjawab kita yang ditetapkan oleh agama, ketahuilah bahawa segala perbuatan, amalan, usaha kita itu akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala dengan setimpalnya. Maka itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada para suami, ya, kekuatan dan juga keteguhan dan semangat untuk kita memainkan peranan kita sebagai ketua rumah tangga. Dan mudah-mudahan Allah mengurniakan kita kasih sayang dan hubungan yang indah bersama isteri kita, supaya kita dapat melahirkan sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah melindungi kita, merahmati kita dan mengampuni segala dosa kita. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.